Oke ya, kita mulakan surah As-Saffat. Surah As-Saffat mulai daripada ayat 114. 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad, dan demi sesungguhnya, mananna, telah kami kurniakan, ala Musa, atas Musa, wa Harun, dan Harun, wa najjaynahuma, dan telah kami selamatkan akan keduanya, dan telah kami selamatkan akan keduanya, wa qaumahuma, dan kaum keduanya, minal karbi, daripada bencana, al-azim, yang besar. Wa nasarnahum, dan telah kami tolong akan mereka, fakanu, maka adalah mereka, hum, merekalah, al-ghalibin, orang-orang yang menang. Semak semula surah As-Saffat ayat 114. Walaqad mananna ala Musa wa Harun, dan demi sesungguhnya telah kami kurniakan atas Musa dan Harun. Allah telah kurniakan kedua-duanya sebagai seorang nabi. Wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim, dan telah kami selamatkan akan keduanya, yaitu Musa dan Harun, wa qaumahuma, dan kaum keduanya, yaitu kaumnya Bani Israel, minal karbil azim, daripada bencana yang besar. Bencana yang besar yaitu pengabdian kepada Fir'aun. Jadi Allah selamatkan Musa dan Harun dan Bani Israel dari terus mengabdi kepada Fir'aun. Wa nasarnahum, dan telah kami tolong akan mereka. Allah tolong daripada penindasan bangsa Kipti. Fakanuhumul ghalibun, maka adalah merekalah orang-orang yang menang. Ya, orang yang bersama Nabi Musa dan Harun tergolong orang-orang yang menang daripada kekejaman Fir'aun terus menerus. Sambung ayat 117. Wa atainahuma, dan telah kami berikan akan keduanya, dan telah kami berikan akan keduanya, Al-Kitabah, akan kitab, Al-Mustabin, yang terang, wa hadainahuma, dan telah kami pimpin
akan keduanya. Dan telah kami pimpin akan keduanya as-sirat, ke jalan al-mustaqim, yang lurus. Baik, saya semula. Wa atainahuma, dan telah kami berikan akan keduanya al-kitaba, akan kitab al-mustabin, yang terang. Allah telah berikan kepada keduanya kitab yang mengandungi peraturan-peraturan dan hukum-hukum, yaitu kitab Taurat. Wa hadainahuma, dengan telah kami pimpin akan keduanya, yaitu Musa dan Harun, siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Baik, sambung lagi. Wa tarakna, dan telah kami abadikan alaihima, atas keduanya, fil akhirin, pada orang-orang yang kemudian. Salamun, kesejahteraan, ala Musa, atas Musa, wa Harun, dan Harun. Inna, sesungguhnya kami, kadzalika, seperti itulah, najzi, kami balas, al-muhsinin, akan orang-orang yang buat baik. Innahuma, sambung innahuma, sesungguhnya keduanya, min, daripada, ibadina, hamba-hamba kami, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Baik, saya mula ayat 119. Ini mula 119. Wa tarakna alaihima fil akhirin, dan telah kami abadikan atas keduanya pada orang-orang yang kemudian. Maksudnya, kedua, yaitu Musa dan Harun, Allah telah abadikan dengan kebaikan atau cerita-cerita atau perjalanan yang begitu mulia, begitu baik. Allah abadikan pada orang-orang yang kemudian akan menceritakan kisah Musa, sehinggalah akhir zaman cerita Musa dan Harun tetap kekal dan jadi buah mulut yang baik pada kalangan orang-orang yang kemudian. Salamun ala Musa wa Harun, kesejahteraanlah
ke atas Musa dan Harun. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, kadzalika nazzil muhsinin, seperti itulah kami balas akan orang-orang yang buat baik. Akhirnya, itulah balasan yang baik buat Musa dan Harun. Innahuma min ibadinal mu'minin, sesungguhnya keduanya, yaitu Musa dan Harun, daripada hamba-hamba kami, orang-orang yang beriman. Itulah golongan yang beriman. Baik, kita sambung lagi. Ini cerita lain pula. Wa inna, dan bahawasanya Ilyas, nama Nabi Ilyas, lamina, sungguh daripada al-mursalin, orang-orang yang diutus. Di waktu qala, telah berkata ia, di kaum ini, bagi kaumnya, ala, adakah tidak, tatakun, kamu takut, atad'una, adakah kamu seru, ba'lan, akan ba'la, bracket nama berhala. Nama berhala tu ba'la. Wa tazaruna, dan kamu biarkan, ahsana, sebaik-baik, al-khaliqin, yang menciptakan. Allah, Rabbakum, Tuhan kamu. Wa Rabba, dan Tuhan abaikum, bapa kamu. Al-awwalin, orang-orang yang terdahulu. Baik, semak semula. Wa inna Ilyas, dan bahawasanya Ilyas, seorang nabi namanya Ilyas, laminal mursalin, sungguh daripada orang-orang yang diutus. Katanya Ilyas ini adalah anak, saudara Harun, dan juga saudara Musa, namanya Ilyas. Dan ia diutus kepada kaum yang bernama kaum itu Ba'labak. Nama kaum itu Ba'labak. Ini Ilyas, Nabi Ilyas diutus untuk kaum ini. Kaum Ba'labak. Ba'ain lam bakaf, Ba'labak. Idh qala liqaumihi, ingatlah di waktu telah berkata ia kepada kaumnya, ala tatakun, adakah tidak kamu takut,
Ya, jadi diperingatkan kepada kaumnya. Adakah tidak kamu takutkan Allah? Atad'una ba'la? Adakah kamu seru Ba'la? Ba'la ni nama berhala yang diperbuat, ya, daripada emas. Ya. Jadi, ya, kata Ba'la ini juga ia adalah nama, ya, tempat itu. Ya. Jadi diletakkan sebagai nama berhala Ba'la. Ba'la yang diperbuat daripada emas. Berhala, ya. Berhala nama Ba'la. Diperbuat daripada emas. Atazaruna ahsanal khaliqin, dan kamu biarkan sebaik-baik yang menciptakan, kamu ibadati berhala Ba'la ini, dan kamu biarkan, ya, kamu biarkan, ya, Tuhan yang menciptakan kamu. Allah Rabbakum, Allah Tuhan kamu, wa Rabba abaikumul awwalin, dan Tuhan bapa-bapa kamu, orang-orang yang terdahulu. Ya, Allah itulah Tuhan, Tuhan kamu dan Tuhan bapa-bapa kamu yang terdahulu, atau moyang-moyang yang kamu yang terdahulu. Sambung, ya, ayat yang ke-137, ayat 127. Fakazzabuhu, maka telah mendustakan mereka akannya. Fakazzabuhu, maka telah mendustakan mereka akannya. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka la muhdharun, sungguh orang-orang yang nanti, ya, fa'innahum, maka bahawasanya mereka, ya, fa'innahum, maka bahawasanya mereka, la muhdharun, sungguh orang-orang yang dihadirkan. Illa, melainkan, ibadallah, hamba-hamba Allah, al-mukhlasin, orang-orang yang diikhlaskan. Wa tarakna, dan telah kami abadikan, dan telah kami abadikan, alaihi, atasnya, fil akhirin, pada orang-orang yang kemudian. Salamun, kesejahteraanlah, ala, atas, Ilyasin, Ilyas, Ilyas. Inna, sesungguhnya kami, kadzalika, seperti itulah, najzi, kami balas,
al-muhsinin, akan orang-orang yang buat baik. Innahu, sesungguhnya ia, min daripada, ibadina, hamba-hamba kami, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Baik, saya mak semula. Ayat 127 ya. Fakazzabu, maka telah mendustakan mereka akannya. Maknanya kaum Nabi Ilyas ini mendustakan Ilyas. Fa innahum lamuhdharun, maka bahawasanya mereka sungguh orang-orang yang dihadirkan. Ya, boleh letak notas gitu, dihadirkan ke neraka. Ya. Memang patutlah kalau kaumnya ini akan dihadirkan ke neraka. Kerana apa? Kerana mendustakan ya, rasulnya atau nabinya, yaitu Ilyas. Ya. Illa ibadallahil mukhlasin, melainkan hamba-hamba Allah, orang-orang yang diikhlaskan. Mana diikhlaskan di sini? Maksudnya ialah dibersihkan daripada dosa-dosa. Mana yang mengikut rasulnya atau yang mengikut Ilyas, Nabi Ilyas ni, mereka tergolong orang-orang yang disebut ibadallah, hamba-hamba Allah, orang-orang yang diikhlaskan. Mana bersih dia daripada dibersihkan dosa-dosa mereka oleh Allah. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan telah kami abadikan atasnya pada orang-orang yang kemudian. Ya, jadi cerita Ilyas juga ya, diabadikan dalam Al-Quran, sehingga setiap yang membaca Al-Quran ini akan menyebut, mengingat akan cerita ini, yaitu cerita Ilyas. Salamun ala Ilyasin, kesejahteraanlah atas Ilyas. Kenapa ditulis Ilyasin, tak ada Ilyas ya? Asalnya Yasin di sin 2 bawah sin. Sin 2 bawah sin. Jadi Ilyasin. Jadi untuk mencantikkan akhir ayat, maka bunyi sin itu kan ya nun. Sin 2 bawah sin dengan sin ya nun kan sama. Kalau diletak Ilyasin, sin 2 bawah sin pun bunyinya sama dengan sin ya nun pun bunyi sin. Jadi untuk mengindahkan tulisan tadi, tidak diletak tanwin, tapi diletak ya nun supaya akhir ayat dengan ya nun. Kita tengok akhir ayat kan semua nun ujungnya. Ya. Itu untuk mengindahkan tulisan. Ya. Asalnya sin 2 bawah sin. Macam tu. Ya. Tanwin tu tidak disebutkan tanwin, diletaklah ya nun, bunyi tanwin juga sin. Sin ya nun sin. Sama juga sin 2 bawah sin, kan sama. Jadi itu namanya mengindahkan ya tulisan, supaya akhir-akhir itu ya cantik bunyinya. Ya. Mukhlisin, akhirin, Ilyasin. Kan cantik. Ya. Bunyi dia. Inna kadzalika nadzil muhsinin. Sesungguhnya kami, kata Allah, seperti itulah kami balas akan orang-orang yang buat baik. Ya, sebagaimana
Ilyasin ini. Innahu min ibadinal mukhlisin. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia, iaitu Ilyas ini, daripada hamba-hamba kami, orang-orang yang beriman. Dia adalah tergolong seperti nabi-nabi lain. Inilah golongan orang-orang yang beriman. Dan mereka yang mengikuti, mentaati, mengikut ajaran Ilyasin ini, mereka juga tergolong kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Baik, ini cerita lain pula. Wa inna, dan bahawasanya Lut, lamina, sungguh daripada al-mursalin, orang-orang yang diutus. Untuk ingatan semula, kita surah Saffat, mana yang datang kemudian. Surah Saffat, sekarang masuk ayat yang 133. Surah As-Saffat. Surah yang ke-37. Okey, teruskan lagi ayat 134. Ingatlah di waktu Najainahu, telah kami selamatkan akannya. Wa ahlahu, dan ahlinya. Ajma'in, semuanya. Illa, melainkan ajuzan, perempuan tua. Fil ghabirin, pada orang-orang yang tinggal. Thumma, kemudian, dammarna, telah kami binasakan al-akhirin, orang-orang yang kemudian. Elok di sini orang yang kemudian kita tukar dengan orang-orang yang lain. Lagi cantik. Al-akhirin, orang-orang yang lain. Baik, saya masuk mula. Ayat yang ke-133. Wa inna Lutan, dan bahawasanya Lut, iaitu Nabi Lut, la minal mursalin, sungguh daripada orang-orang yang diutus. Nabi Lut ini, dia sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab kisahnya, malaikat-malaikat yang nak membinasakan kaum Nabi Lut ini, dia singgah ke rumah Nabi Ibrahim. Jadi artinya dia satu zaman tapi lain negeri, lain tempat. Sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, Allah katakan bahawa Lut ini adalah utusan Allah. Thumma iznajainahu wa ahlahu ajma'in.
ingatlah di waktu telah kami selamatkan akannya dan ahlinya ajmain semuanya. Ya, kita sebutkan ahli itu kerana apa? Ya, adalah pengikut. Pengikut-pengikutnya dikatakan sebagai ahlinya. Kalau keluarga tu kecil lah. Ya, jadi kita kena maknakan ya ahlinya. Jadi ahlinya itu artinya pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikut Nabi Lot, ya, semuanya Allah selamatkan. Jadi perangai ya apa yang dihadapi oleh Nabi Lot ini adalah ya suatu dakwah yang mencabar. Kerana apa? Kaumnya ya lain daripada manusia lain. Ya, diterangkan bahawa kaumnya ni suka ya dengan sejenis. Lelaki suka kepada lelaki. Ya, dikatakan bahawa ya kaum Nabi Lut ini adalah kaum yang pertama di alam ini yang memulakan tabiat buruk suka lelaki dengan lelaki. Ya. Nah, ini maknanya dia adalah peneroka pertama di dunia. Belum pernah sebelum itu ya manusia berkeinginan sejenis. Tapi ya kaum Nabi Lut ni lain perangainya. Dia suka sejenis. Dan dibiarkanlah ya isteri-isteri mereka. Dia tidak layan isteri-isteri mereka. Dia lebih suka melayan kaum sejenis. Sebab itu Nabi Lut diutus kepada kaum yang keji ini. Ya. Allah ya selamatkan Nabi Lut bersama dengan pengikut-pengikutnya daripada apa? Ancaman kaumnya yang mau ya membunuh atau mau mengusir Nabi Lut kalau Nabi Lut tak nak berhenti daripada dakwahnya. Illa ajuzan fil ghabirin, melainkan perempuan tua daripada orang-orang yang tinggal. Perempuan tua ni ialah isterinya, isteri Nabi Lut. Ia dikatakan sebagai perempuan tua yang tinggal ya tak nak ikut Nabi Lut. Jadi dia tinggal bersama dengan kaumnya yang lain tinggal dalam kampung itu yang mau dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Ya, kenapa isterinya tidak ya, termasuk dalam kalangan ya, pengikut Nabi Lut? Ya, sebab isterinya juga bersubahat dengan kaumnya. Ya, seolah-olah kita dapat tahu bahawa isterinya itu tidak senang dengan dakwah ya suaminya sebagai seorang nabi, tidak hormat. Sebab itu ya dia tergolong orang-orang yang tinggal menerima kebinasaan daripada Allah bersama dengan kaumnya. Summa damarnal akhirin. Kemudian telah kami binasakan orang-orang yang lain selain daripada pengikut-pengikut Nabi Lut. Ya, Allah telah binasakan mereka termasuk ajuzan, iaitu perempuan tua itu. Ya. Baik, sama lagi. Wa innakum, dan bahawasanya kamu la tamurruna, sungguh kamu melalui alaihim, atas mereka, musbihin, di waktu pagi, wabillail, dan di waktu malam. Afala, maka apakah tidak, ta'qilun, kamu mengerti.
Baik ya, saya mak semula. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Dan bahawasanya kamu di sini balik kepada penduduk Mekah. Ya. Penduduk Mekah Allah katakan, dan bahawasanya sungguh kamu melalui atas mereka musbihin waktu pagi wabilail dan waktu malam. Maknanya orang Mekah ni, ya, yang mana ahli perniagaan, ya, mereka keluar sampailah ya ke negeri, nak ke Syam, nak ke Syam tu Syria lah, nak ke Syria, mereka melalui ya di tepi Laut Mati. Laut Mati itu kadang dia lalu situ, kadang waktu pagi, kadang waktu malam, ikut perjalanannya lah ya dia lalui. Lautan Mati itu adalah negeri kaum Nabi Lut yang diterbalikkan Allah. Mula-mula diturunkan hujan batu. Setelah hujan batu, Allah terbalikkan negerinya, dia jadi lautan. Lautan itu disebut sebagai Bahrul Maut, lautan mati. Sebab lautan ini tak bercantum dengan lautan besar. Ya? Kita kata sebagai tasik. Tapi kerana besar tu dia tak kata tasik, dia katakan laut. Dan laut ini ia masinnya sampai 7 kali ganda dengan lautan biasa. Ia pahit, masin pahit. Ya. Agaknya garam itu lebih keras, lebih banyak diletakkan ya oleh Allah Ta'ala untuk membunuh kuman-kuman jahat itu. Ya. Sebab itu masinnya berkali ganda. Ya. Diingatkan juga kepada mereka yang suka berjalan sampai ke lautan mati ni atau negeri Sadum, ya, Jordan. Ya, kalau mereka ziarah ke sana, jalan ke sana, ya, hanya ingatkanlah sejarah. Ya, ingatkan sejarah. Janganlah nak ambil airnya, nak mandi air dalam laut itu, nak beli sabun daripada ya tanah ya laut itu, ya. Tak perlu. Itu tidak ada dalam sunnah. Itu adalah negeri yang Allah kutuk. Ya, jadi tempat yang Allah kutuk kaum itu, kita tak payah ambil benda-benda terkutuk buat balik. Ya. Jadi orang kita kadang pergi sana beli sabun dia lah yang dibuat daripada situ, beli garam dia lah. Ya. Kita kena ingat sejarah. Sejarahnya ialah tempat kutukan Allah kepada kaum itu. Jadi tak perlu benda yang Tuhan kutuk tu kita buat balik. Ya, kena ingat. Ya. Orang kita kadang ya nak mandi kat sana, ya. Nak mandi kat laut tu. Tak perlu mandi kat situ, ya. Itu tidak ada sunnahnya kita buat demikian. Itu tempat makhluk umat yang dikutuk. Baik, sambungin sedikit tadi, afala ta'qilun. Itu soalan tu. Maka apakah tidak kamu mengerti? Takkah kamu berfikir, wahai penduduk Mekah, ya, seandainya kamu seperti kaum ya, Lut ini juga, kamu akan Allah binasakan seperti mereka. Ya, tidakkah kamu gunakan akal, fikiran, kamu melalui di tepi lautan mati itu atau negeri Sadum itu? Kamu tahu ceritanya, kamu tahu sejarahnya. Ya, tidakkah kamu mengerti yang kamu sendiri punya Nabi, punya Rasul, iaitu Muhammad? Ya, adakah kamu nak derhakai ya Muhammad itu? Itu maknanya ditempelak balik kepada penduduk Mekah yang lalu lalang. Ya, mereka pergi balik meniaga, ya, lalu di tepian lautan itu. Ya. Baik, kita sampai situ punya tafsir. Kita cuba cari perkataan yang ya dikatakan, kita cari perkataan yang boleh diambil daripada madi dan mudhari dia. Kita tengok ayat 135, ujung ayat, ya, perkataan al-ghabirin. Al-ghabirin ini kita kena cari perkataannya 3 huruf. Apa dia? Buka mic, ya.
Buka mic yang nak cakap tu buka mic. 3 hurufnya apa? Al-Ghabirin. Okey, Ghenbaro. Cuba cari dalam kamus Ghenbaro. Ya. Nah, cari Ghen dulu. Fa, Qaf, Kaf. Ain, Ghen. Nah, jumpa tak Ain, Ghen? Jumpa Ghen, cari Ba, Ghen, Ba. Lepas jumpa Ghen, Ba, Baro. Muka surat 259, jumpa tak? Muka surat 259. Baris sebelah kiri 2, 4, 6, 8. Yang ke-8. Kejap. Nak cari yang bising mana? Okey dah? Okey kan? Baris yang ke-8. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 ya, 7. Baris yang ke-7, sorry. Ghenbaro. 259. Ghenbaro. Okey, Ghenbaro ya yaghburu guburon dengan makna masa yang lalu iaitu diam, tinggal. Maknanya orang-orang yang tinggal. Kita tadi orang-orang yang tinggal. Maknanya isteri Nabi Lut itu tergolong orang yang tinggal. Okey. Kita sekarang ni kita tengok perkataan ghabara. Kalau isim fa'ilnya apa? Isim fa'il. Panjangkan Ghen. Ghabirun. Panjangkan Ghen tu. Kemudian bawah bi. Ghabirun. Mana ghabirun ni orang yang tinggal, atau yang lalu atau yang tinggal, ya. Jadi ghabirun. Kalau isim maf'ulnya letak mim dengan waw. Maghburun. Mana yang ditinggalkan. Maghburun. Jadi kalau madi ingatkan dua, isim fa'il dengan isim maf'ul. Isim fa'il bunyinya ghabirun, makna yang, tambah yang. Isim maf'ul maghburun. Itu dalam makna tambah yang di, ya. Kalau tinggal, yang ditinggalkan. Maghburun. Okey, ya'buru mudhari'. Bila jumpa mudhari' ni kita boleh buat amar dan nahi. Amar suruh, nahi larang. Ya'buru apa amar dia? U'bur. Ya, u'bur. Nahinya? La ta'bur. Ya. U'bur dengan makna tinggallah oleh engkau. La ta'bur atau nahi, jangan engkau tinggal. La ta'bur. U'bur, la ta'bur. Ya. Itu perkataan yang kita jumpa al-ghabirin. Cuba kita cari perkataan ayat yang sama juga, 1135 tadi. Illa ajuzan. Ajuzan. Cuba kita cari perkataan ajuzan, apa hurufnya? Ain, jim lagi, zai. Ain, jim, zai. Ain sebelah dia. Lepas rin tadi, sebelum rin. Sebelum rin tadi ain, ya. Kemudian lepas cari ain, jim. Jumpa tak ain jim, ya. Ain jim, kemudian cari zai. Ain jim zai. Cuba tengok 225. Ada tak 225? Bawah
kanan baris ketiga. Ajaza boleh, ajuza pun boleh. Mudhari'nya ya'juzu. Mudhari'nya ya'juzu. Masdarnya ujuzan. Ujuzan. Baris yang ketiga tadi ya. Jadi ajaza ya'juzu. Ya'juzu. Ya. Jadi ujuzan maknanya jadi tua. Al-mar'ah itu mana perempuan. Kalau dikatakan ujuzan atau ajuzan tadi, itu dikatakan perempuan tua. Dikatakan perempuan tua. Okey, sekarang ni kita ambil ajaza ya. Macam mana isim fa'ilnya ajaza? Jizun, panjangkan ain. Jizun. Ya, jizun. Isim maf'ulnya ma'juzun. Ma'juzun. Ya, isim maf'ulnya ma'juzun. Kalau fi'il amarnya ya'juzu dengan fi'il nahi, ya'juzu mudhari'. Kalau amar apa ya'juzu? Ujuz. 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 Nahinya la ta'juz. Kita akan jumpa perkataan betul-betul perkataan yang sama dengan Quran, iaitu ajuz. Ya, ajuz. Di mana? Iaitu sebelah kiri. Sebelah kiri. Tengok sebelah kiri barisnya banyak juga ni. 2, 4, 6, 8, 10. Baris yang ke-10 daripada atas. Sebelah kiri. Perkataan betul-betul macam Quran menyebut ajuzun. Ajuzun. Jadi zun tu asal, kadang jadi ayat jadi zan, ajuzan, ajuzin, ya. Kalau dia jadi ayat dah berubah barislah, kadang zan, kadang zin, ya. Ini ajuzun. Ini maknanya perempuan tua. Arak tersimpan lama pun disebut sebagai ajuz juga. Ya. Arak tersimpan lama disebut ajuz. Pun sama juga. Ya. Itu betul-betul ada dalam Quran. Ya. Yang kita tengok perkataan ajuzan. Ya. Nombor 2 daripada Ujuzan. Tak, yang dia punya baris sama dengan Quran. Ya, yang sama dengan Quran, ain atas tu. Yang tu tadilah, yang 10 tadi tu. Ya. Ajuzan. Itu betul-betul sama dengan dalam Quran. Ya. Ajuzan. Kemudian ya, kita tengok perkataan ya, tarokna. Ayat yang ke-129. Tarokna. 129. Wa tarokna alail fil akhirin. Apa perkataan dia? Tarokna. Taroka. Tarokab. Tarokab. Cari perkataan ta. Alif ba. Balik kepada angkal. Ya, alif bata. Jadi kita cari perkataan ta pula. Ya. Jumpa ta, cari ro. Taro. Lepas ro, cari kaf. Taro kaf. Ya. 47 ya. Okey, 47. 47 tu dekatlah. Carilah situ. Cari. 47. 47 ya.
8 daripada bawah. Tengok ya, 8 daripada bawah. 2, 4, 6. Kiri ya, sebelah kiri. Sebelah kiri nombor 8 daripada bawah. Taraka yatruku tarkan. Dengan makna meninggalkan atau membiarkan. Asalnya taraka ni mana? Ya, tinggalkan. Jadi tinggalkan tu maknanya ialah peninggalan yang baik. Peninggalan yang itu kalau kita tadi kita terjemah dengan makna apa tadi? Ya. Telah kami apa? Abadikan. Abadikan. Jadi dengan asal makna ialah tinggal. Allah tinggalkan cerita Musa, cerita Ilyas, macam tu. Ditinggalkan cerita dia yang baik pada orang-orang yang kemudian. Jadi ya, kita letak makna dengan tadi ya, abadikan. Okey, kita ambillah taraka ni. Macam mana PL isim fa'il taraka? Tarikun. Isim maf'ulnya matrukun. Apa makna tarikun? Kalau mana tinggal? Tak. Isim fa'il. Tarikun. Tak boleh ada di. Yang tinggal saja. Kalau matrukun, yang ditinggalkan. Apa ya orang? Yang ditinggalkan. Baik, macam mana buat fi'il amar yatruku? Utruk. Nahinya? La tatruk. Utruk. Apa makna utruk? Tinggalkanlah. Ya, tinggalkanlah oleh engkau. La tatruk. Jangan engkau tinggalkan. Ya, utruk la tatruk. Macam tu. Ya. Satu lagi, last, iaitu ayat 128 yang hujung sekali mukhlasin. Apa nak cari perkataan 3 hurufnya? Ayat 128. Illa ibadallahil mukhlasin. Mukhlasin. Apa nak cari perkataan dia? 3 hurufnya. Hol lam sod. Cari hol lam sod. Dah jumpa lam, ya. Cari sod, ya. Hol lam, ya, sod. Jumpa tak? Kholam ni daripada muka surat 90 dah kholam dah. Ya. 90. Ya. Ni 89. 89 kiri. Ya, betul kiri ya. 2, 4, 6. Baris yang ke-6. Apa bunyinya? Kholasa yahlusu khulusan. 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 Artinya bersih, tiada bercampur. Maknanya ikhlas. Bahasa kita kan ikhlas. Ikhlas ni dia tak ada campur apa-apa. Ya, ikhlas kerana Allah. Baik, sekarang kholasa kalau isim fa'ilnya apa? Apa makna kholisun? Yang ikhlas dah lah. Yang ikhlas dah. Sebut ikhlas je. Yang ikhlas. Kalau isim maf'ulnya, mana muhula? Mahlusun. Apa maknanya? Yang diikhlaskan. Okey, kalau yakhlusu fi'il mudhari' tu yakhlusu, kalau fi'il amarnya apa? Ukhlus. Apa maknanya? Apa maknanya?
Ikhlaskanlah oleh engkau. Kalau nahinya macam mana bunyinya? La tahlus. Apa maknanya? Jangan engkau ikhlaskan. Ya. Okey, sekadar itu dulu untuk hari ini. Alhamdulillah dah dapat dah tu, ya. Yang lain tu, yang baru-baru tu mungkin ada yang pandai tu, diam je, tak apa, ya. Dah. Ada yang pandai tu, insya-Allah. Okey, sekadar itu dulu. Insya-Allah kita sambung akan datang, ya.